لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم تمم لنا بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah dan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ni kita sambung lagi tentang ayat ketiga, iaitu allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Kemudian ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Lepas tu farji'il basar hal tara min futur. Dalam ayat ni ada satu perkara besar yang Allah Ta'ala sebut kepada kita, cuma kita perasan ke tidak tu cerita lain. Untuk allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa tak ada masalah, kerana ayat itu mengatakan hanya Allah lah yang mencipta 7 langit secara tersusun rapi. Jadi di situ tak ada masalah. Semua orang terima sama ada dia itu Islam ataupun bukan Islam. Kerana sampai setakat ni tidak ada sesiapa pun mengaku dia mencipta 7 langit. Jadi selesai masalah tu. Bila selesai masalah tu, kafir ke Islam ke terima belaka. Kita pun terima, kita Islam lah. Bila masuk keratan kedua, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, terjemah betul-betul. Kalau kita terjemah, kalau kita tengok harfiah, dia bermakna kamu tidak akan nampak ataupun melihat pada penciptaan Ar-Rahman itu min tafawut, sebarang cacat cela ataupun tidak kemas. Kita terjemah bawah ni yayuk tafawut, ini bahasa Kelantan kita. Jadi Tuhan kata mu tak akan jumpa. Itu harfiahnya. Tetapi secara selangkah lagi, bila Tuhan kata kepada kita gitu, Tuhan nak beritahu masalah dia bukan pada ciptaanku, kerana ciptaanku itu khalqur rahman. Ciptaanku bertaraf ciptaan yang berasaskan kepada rahmat. Bila ciptaan itu berasaskan kepada rahmat, maka pada setiap ciptaan Allah tu dia ada al-khalqu wal qadru, dia panggil. Dia ada unsur kewujudan, al-khalqu, ada benda tu, wal qadru, dan ada nilai. Jadi semua ciptaan Allah ni ada kewujudan dan ada nilai. Di situlah manusia mengalami masalah. Lepas tu bila dia pergi sedikit lagi min tafawut, kamu tak akan nampak sebarang cacat cela. Jadi dia nak bagi tahu bahawa cuma Tuhan ni baik. Tuhan ni dia tak kata kepada kita mu tu tak erti. Dia tak kecek sepuamba Tuhan ni. Kalau kecek sepuamba lah hari habis orang.
Dia tak kata gitu. Dia kata kamu tak akan nampak pada ciptaan begini. Tetapi kalau kita mengaji cara dia bercakap, bermaksud dia nak bagi tahu masalah manusia ni bila dia berurusan dan berinteraksi dengan alam ciptaan Allah ni, dua perkara masalah dia. Pertama, cara dia lihat kepada alam. Cara dia lihat kepada alam tu yang menyebabkan benda tu tak betul, benda ni tak betul, tak puas hatilah, ginilah gitu. Sebab tu Tuhan nafi awal-awal. Masalah yang ada bukan berpunca daripada alam, tetapi berpunca daripada diri kita sendiri. Tu nilai hak Tuhan nak bagi tahu kita di sebalik ayat ni. Jadi maksudnya hidup kita ni sebenarnya berada pada bagaimana kita melihat. Maka Tuhan pun ajar untuk kamu tak nampak kecacatan, kamu kena tengok pada ciptaan yang ada itu dari sudut rahmat yang ada di dalamnya. Maka baru mu tak nampak kecacatan. Jadi usahkan orang lain, isteri kita, suami kita, banyak kita nampak hak tak betul pada hak betul. Cerah sudahnya. Bila menikah dengan orang lain menyesal. Sebab apa? Nampak comel pula orang menikah dengan orang lain. Cara kehidupan pun berjadi, nampak naik tagan lah apa semua. Betul tak? Masa duduk dengan kita hari tu, tak kena belakang. Tak ada hak kena sikit, hak tak kena banyak. Rupa-rupanya bukan masalah orang tu, masalah cara orang itu melihat kepada Allah. Jadi bila kita jadi di sini kita pergi selakah lagi. Saat ni selakah yang kedua. Kita pergi selakah lagi ialah Tuhan nak bagi tahu kita sebenarnya alam ini dia sudah pun sempurna. Okey. Cuma bagaimana kita melihat alam. Itu je. Kalau kita duduk situ, selesai masalah. Itu mukadimah kita. Faham tu tak? Tu tajuk kita nak malam ni. Bagaimana kita melihat, tu tajuk kita. Lagu mana berasa ramak? Kena mukadimah tu boleh faham tak? Maka kata ulama, sebab tu tuan-tuan, nanti ada ayat berikutnya, tapi abang setuh dulu. Maka kalau tiba-tiba mu tengok-tengok dah, tak cekak nak tengok, tak larat nak tengok dah, habis segala cara dah tengok, tak nampak juga baik. Betul tak? Tak nampak juga baik, tak nampak rahmat Allah, duk nampak tak betul belaka. Maka Tuhan kata farji'il basar, maka mu ulang renung. Sebab tu daripada tara dia pergi kepada basar. Jadi basar tu kita mengaji semula. Jadi apa beza tara, ra'a dengan basar? Ada beza. Maka Tuhan kata kalau tak nampak juga mu tengok kali pertama, mu kena ulang tengok lagi, sebab cara mu tengok tu tak sampai kepada basirah. Tak sampai kepada basirah. Jadi ada orang melihat dengan basirah, ada orang melihat tanpa basirah. Boleh Baik, kita mengaji sikit. Jadi malam ni nak ngaji bab tengok ni. Okey. Jadi makna engkau melihat itu bukan sekadar dengan mata kepala. Mata kepala ni sains, tetapi juga melibatkan mata hati. Dia panggil basirah. Allah memerintahkan manusia merenung ciptaan. Jadi dengar ni, merenung ciptaan. Masalah hari ni kita tak nampak ciptaan, kita nampak makhluk. Kita nampak barang, tapi kita tak nampak penciptaan Allah pada barang tu.
Jadi supaya ginilah kita tengok wak berapa nama gak litoh pacak ni wak nyusuh ya. Betul tak? Tapi kita tak nampak. Okey, ada nyamuk lah, ada ubat fumakila, ada kilan gajah apa semua. Ada spray lah. Ada denggi lah, ada doktor, ada hospital. Kita tak nampak bagai tu. Tuan-tuan sekalian, tu hak bahasa mudah. Nanti kita lihatkan. Jadi kita mesti merehat alam ni. Amo cakap dah tadi, kalau kita melihat kepada alam, pertama kita kena lihat al-khalqu, iaitu kuasa Allah dalam mencipta. Jadi jangan tengok pokok kayu itu sekadar pokok kayu, tetapi tengoklah padanya ada kuasa Allah dalam mencipta. Itu dia panggil al-khalqu, penciptaan. Bukan melihat apa yang dicipta sahaja. Apa yang dicipta itu sekadar imej kepada penciptaan. Maka bila kita nampak penciptaan pada apa yang dicipta itu, lahirlah rububiyah Allah, ketuanan Allah dalam diri. Maka bila ada rububiyah, baru dia pergi kepada ubudiyah dan ketundukan. Yang kedua, setelah kita nampak penciptaan pada benda-benda yang ada, kita kena nampak al-qadru, iaitu pengkadaran yang Allah Ta'ala telah buat pada satu-satu benda. Jadi kadang-kadang kita tengok benda tu dengan tidak pengkadaran yang betul, pun jadi masalah juga. Contoh, kita tengok nasi, lepas tu kita nampak nasi ni sedap, kita tak nampak nasi tu kenyang, maka kita bergomong dengan atas dasar sedap. Tak khabar dah kenyang pun dah sedap. Apa tu gak? Gemung, penyakit. Betul tak? Sebab kita tak tengok qadar. Jadi bagi ni tuan-tuan, tara ni dia antara bendanya, selain melihat di situ ada penciptaan, di situ juga ada qadar yang manusia kena faham. Jadi qadar itulah dia panggil unsur-unsur saintifik ataupun unsur yang menentukan bagaimana kita nak urus dan atur sesuatu benda. Maka sebab tu bila orang tengok kepada benda tu bukan qadar, orang sanggup beli. Walaupun benda tu berjuta pun orang sanggup beli, padahal tak patut beli. Kalau kira padahal lama tak payah sebut lah. Betul tak? Kerana benda tu tak ada faedah apa. Tu orang yang duk minum arak ke apa semua tu, apa dia minum juga. Lepas dia minum tu jadi bengong terus dia. Mabuk lah peni dia, apa tahu tidur ikut sel. Tapi kenapa dia minum juga? Sebab dia tidak tengok kepada al-khalqu wal qadru. Dia tengok kepada kepuasan syahwat dia. Maka tuan-tuan hak kita nak ngaji. Maka sebab itu Allah memerintah manusia merenung ciptaan supaya mereka sampai kepada pengakuan tauhid. Bila kita tengok al-khalqu wal qadru, maka tauhid akan mari dalam diri. Hak inilah ya Tuhan sebut dalam ayat dia kata fanzur, maka kamu tengoklah, kamu tiliklah betul-betul ila athari rahmati lahi. Fanzur, kamu tengok betul-betul. Fanzur ni maknanya renung dengan mata kepala kamu ila kepada athari rahmatillah, kesan rahmat Allah. Tuan-tuan sekalian, kesan rahmat Allah ni, kita makan sikit je boleh kenyang lama. Kereta kita tak kena isi minyak, naik pergi sekejap isi pun. Dia kata banyak kelip mari habis dah 10 riyal, 15 riyal, 20 riyal. Betul tak? Kalau kita kata. Tapi kita makan nasi sikit tapi boleh tahan lama. Kalau puasa lagi tahan lama. Tuan-tuan sekalian, itu dia panggil asar rahmah. Jadi sebenarnya yang menentukan hidup kita bukan makhluk tu, yang membantu hidup kita bukan makhluk yang ada, tetapi rahmat yang ada, rahmat Allah yang ada pada makhluk tu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila kita faham benda ni, kita tidak sayang ke pitih kerana dia pitih, tetapi kita rasa bermanfaat kerana rahmat yang dia ada. Maka harta yang kita ada, tenaga yang kita ada, kita nak apa? Kita nak cari rahmat Allah. Maka Tuhan pun ayat di antara contoh rahmat Allah, kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana dia boleh menghidupkan bumi yang gersang sesudah bumi itu kering.
tapi akhirnya tumbuh. Maka gitulah cukup tuan-tuan. Apabila kita sakit, lepas tu Allah sembuhkan kita, maka itu rahmat tuan-tuan. Masa kena COVID hari tu, semua hilang rasa. Hilang rasa, tidur tak sedap, panas macam-macam. Amor kena 3 kali COVID demam. Boleh tahulah macam mana bawa kereta. Berasa laju lah, tengok-tengok baru 80. Berasa derah, otak ni jadi tak betul. Kata kalau 80 aku boleh pergi lagi lah setahun ni. Tekan lagi tu, berasa projek kereta lagi. Habis tak takut muka baru 80. Kita tengok metal. Terlalu derah mana, dah lah breaknya. Tapi nak cerita, tuan-tuan, otak kita boleh fikir, tetapi apa yang kita rasa, kadar dia berubah. Itu benda yang faham. Maka pandangan akal dan hati, dan kita tengok hikmah dia pula. Pandangan akal dan hati memberi kepada iman dan sujud. Sebab tu bila kita melihat dengan akal campur sekali dengan hati kepada al-khalqu wal qadru tadi, dia akan membawa kita beriman dan sujud kepada Allah. Jadi sebenarnya Allah mengajak manusia berfikir secara empirical. Empirical ni maksudnya fikir secara satu-satu. Fikir satu-satu, buka satu-satu, kenal satu-satu, dan juga secara rohani. Jadi dari sudut struktur kita tengok secara empirical dengan bukti saintifiknya apa semua sekali. Tapi di sebalik tu dia kena ada rububiyah Allah sebagai pencipta. Jadi maksud dengan cara tu kita melihat bukti lalu mentadabbur maknanya. Yang ni lah ulama sebut tafakkur sa'atin, tafakkur sa'atin, kamu bertafakkur walaupun sedetik, khairum min qiyamil lailah. Nabi sebut, Nabi kata, ni hadis Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Imam Baihaqi ada riwayat satu hadis, Nabi ada bersabda begitu. Nabi kata tafakkur sa'atin, kamu bertafakkur satu detik, satu ketika, khairun, itu lebih baik, min qiyamil lailatin, daripada kamu melakukan solat qiyamul lail ataupun kamu bangun sepanjang malam. Tuan-tuan sekalian, sebab tu rugi kalau kita habis masa saja tengok bola. Rugi sungguh tuan-tuan. 45 minit sejam lebih habis masa. Sedangkan masa tu kita kalau kita renung alam tu, malam tu tidur lebih baik daripada baca Quran sikit, baca, lepas tu tafakkur, renung, tu lebih baik. Tuan-tuan sekalian, tak ustaz mari mengajar tiap-tiap malam, boleh tahan ulang kaji hak dia duk ajar kita. Okey, mari kita ngaji. Apa itu ain basirah? Ain basirah maksudnya melihat dengan mata hati. Dalam istilah Quran, basirah ini bermaksud nur ilmu dan hidayah dalam hati. Jadi ilmu tu dia bukan sekadar dekat akal, bukan sekadar dekat faham, dekat fikir, dekat logik, tapi dia jadi cahaya dan dia jadi hidayah. Hidayah ni maknanya satu power, boleh ajar kita, boleh pandu kita. Ada mukjizat pada ilmu tu untuk tahu, ajar kita hak ni betul, ni tak betul. Jadi kalau ilmu ni tuan-tuan, sekadar kita percaya kerana tok guru rakyat, dia belum jadi nur. Belum jadi nur, dia baru jadi ilmunya baru. Dah tok guru rakyat gitu, betul lah tok guru rakyat tu betul lah. Tetapi ilmu tu tak siapa ke kita sendiri. Jadi kita tuan-tuan, hak tok guru tu kita terima, kita hormat. Dia tok guru tu kita hormat dia. Tetapi kita nak ilmu tu bukan sekadar dari tok guru, tapi daripada tok guru kita dapat nur ilmu. Dan dia boleh pandu kita. Maka benda ni dia panggil basirah, tuan-tuan. Basirah ini, tuan-tuan sekalian, kalau kita ngaji dalam ilmu tauhid, dalam surah Yusuf dia ada sebut. Dalam surah Yusuf ayat 108, lepas cerita panjang tentang Nabi Yusuf, Allah Ta'ala suruh Nabi kata kepada umat ni, Allah Ta'ala kata begini, kata wahai Muhammad, kul, katakan wahai Muhammad. Sebab surah Yusuf ni yang bercerita sikit, dia sebenarnya kenapa surah Yusuf ni tu orang panjang gitu sekali? Sebab orang-orang ahli kitab dia cabar Nabi,
Dia kata kalau sungguh mu Nabi, mu cerita Nabi Yusuf tu, biar detail. Jadi Nabi Tuhan bagi, Tuhan layak dah. Muhammad, kalau mu cerita siapa habis pun tak berimeh juga. Betul sungguh. Lepas habis Nabi cerita Nabi Yusuf tu, tak berimeh juga ahli kitab, sikit dia berimeh. Maka ketika di akhir ayat, di akhir surah 108, lepas habis cerita, Tuhan kata gini, kul hazihi sabili, kata kepada mereka, wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Allah? Ad'u ilallahi, aku ajak orang supaya dia sampai kepada Allah ala basiratin. Sampai kepada Allah tu mana sampai apa? Sampai kepada sanggup tunduk kepada Allah. Jadi hari ni ramai orang Islam tak sampai kepada Allah. Kata yang Islam, tetapi bila bak pilih hukum, bila bak nak latih benda, nak ngundi ke apa semua, duk balah yang berlaku. Apa talib satu sama orang Islam? Apa talib satu? Tak sedut kecek bak lain kau pilihan raya kalau ni disabuk. UMNO yang awal-awal lagi dah, tak sip satu dengan siapa-siapa. Tuan-tuan sekalian, kalau kita sungguh kerana Allah, mari kita bersatu agar agama Allah tu jadi lebih kuat. Walaupun anda tahu demokrasi ni bukannya cara demokrasi bukan cara Islam pun, tapi setidak-tidak tuan-tuan sekalian, kita bersatulah untuk menaikkan sedikit syiar Allah. Amo nak cerita gini ya tuan-tuan. Zoran Mamdani dia ni orang yang Islam Syiah Imam 12, dan kita pun tahu dia ni penyokong ataupun dia terpaksa membiayai pokok LGBT ke apa semua, dia sokong lah benda gitu sebab dia dalam keadaan lagu tu. Tak apalah, kita tidak nak bela dia, tapi kita nak cerita bagaimana dia bekerja. Oleh kerana dia ni daripada parti buruh, parti pekerja sosial, kan sosial kan dia membela buruh. Apa dia buat? Dia kata jika Starbucks tak layan pekerja-pekerja dia dan beri gaji seimbang, sedangkan CEO dia gaji 60 juta ke 60 ribu berapalah USD sebulan, pekerja dia kerja berat. Dia kata kalau kamu menyusahkan pekerja-pekerja kota New York, aku juga akan menyusahkan kamu, dan aku akan anjur supaya boikot Starbucks New York. Kita hak Islam, hak ahli sunnah wal jamaah nak boikot produk Yahudi pun boikot sebentar, lepas tu tak. Ini orang panggil tidak ada ain basirah. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, dia hak setara tu duduk di Amerika tu, dia boleh buat perang yang mengejutkan dan menjadi fenomena di Amerika sekarang bila dia bela pekerja. Tu dia bela pekerja, dia bela prinsip dia baru, bukan bela agama, tapi sudah disanjung oleh manusia. Atau mana cerita? Apa kalau kita bela Allah? Ad'u ilallah. Apa bela Allah? Mengajak orang supaya tunduk kepada Allah satu-satunya, sujud kepada Allah, pakat semua. Dan ala basiratin. Apa makna ala basiratin? Ni basirah kita nak ngaji ni. Ad'u ilallah ala basiratin. Apa makna basirah? Ala hujjah minallah wa yaqin. Maknanya dia berasaskan kepada hujah daripada Allah dan keyakinan. Jadi apa makna hujah daripada Allah? La ilaha illallah, tauhid. Dan dia yakin dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kata, ana wa man ittaba'ani, agitulah aku dan orang-orang yang ikut aku. Kata dia. Jadi tuan-tuan sekalian, tu makna basirah. Kalau tuan-tuan nak tahu basirah tu sebenar apa dia, dia mesti berpandu kepada tauhid. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua, dalam basirah juga, selain dia berasaskan tauhid dan ada hujah Allah, dia kena ada al-fahmu. Nih, dalam ra'a ni, ra'a yang dengan makna ain basirah ni, dia kena ada faham. Dia ada 4 perkara. 4 perkara. Dia kena ada faham. Apa dia faham di sini? Iaitu kepahaman
yang Allah letak dalam jiwa, bukan kefahaman daripada pemikiran kita, tapi Allah Ta'ala bawa benda tu masuk dalam hati dia. Tuan-tuan sekalian, maksudnya dia yakin dan dia faham sungguh benda tu. Ni tuan-tuan, hari ni kefahaman kita banyak dari akal dan fakta. Kefahaman yang sebenar dia tak cukup setakat fakta, dia kena berasaskan anugerah daripada Allah. Maka hak lagu mana ni tuan-tuan sekalian? Anugerah ni Tuhan ada sebut satu kelompok manusia. Tuhan kata walaqad zara'na li jahannam, aku dah prepare siap-siap dah untuk neraka jahannam tu, katsiran minal jinni wal ins, majoriti daripada jin dan manusia. Ingat dah, kita manusia ni majoriti daripada jin dan manusia adalah neraka jahannam. Dan dalam satu hadis kita jumpa bagaimana benda tu 1/1000. Ni tak sedap ni. Jadi kita hendak mengajar duk kecek ni pun kita berasa masuk ke duk dalam hosor tu. Daripada 1000 manusia, 1 je masuk syurga. Ni memang ada hadis. Tuan-tuan sekalian. Maka hak 999 lagi tu, hak lagu mana? Lahum, dia ada hati, qulub, tapi la yafqahuna biha. Apa mana? Tidak dapat mengerti. Jadi akal dia tak boleh nak rasa benda yang dia fikir. Maka waktu itu nak kenal tanda dia, waktu dia mikir tu, la yarjuna sawaban wa la yakhafuna iqaban. Waktu kita mikir, bila kita mikir kita tak ada fikir nak pahala dan takut azab, maka tu tanda pemikiran tak ada daripada Allah Ta'ala. Jadi sebab tu kalau kita fikir apa-apa dalam masa kita mikir ni, kita fikir kita nak apa. Kata ulama, dia mesti ada dalam pemikiran dia tu pahala lagu mana, azab lagu mana, baru jadi mikir. Maka kalau setakat mikir 2 campur 2 4, dia tak akan jumpa 1 campur 1 jadi 10. Dia tak akan jumpa. Sedangkan dalam Islam, kebaikan Tuhan ganda 10. Betul tak? Kita tak payah baca lah ayat tu, cerita kita. Jadi nak tahu akal kita ni ada basirah ke tidak dalam pemikiran kita tadi, ada tak hadirnya penilaian dosa dan pahala. Yang kedua, Tuhan kata orang macam ni walahum a'yunun, ni hak point kita, dan mereka ni ada mata tetapi la yubsiruna biha. Maksudnya hati tak wasak tapi hilang pahala, hilang dosa. Mata tak buta, mata nampak, tetapi apa yang dia nampak itu tidak menjadi ayat-ayat Allah. Maknanya sahabat semua, nak tahu kita ni basirah ke tidak, benda yang kita nampak tu dia tidak membawa kita kepada Allah, tapi sekadar Allah comelnya. Allah juga sebut tapi comel. Saya ni kawan suka benar ni, comel benar ni. Lau comel mandi jerai lagu apa semayang bendok. Ni betulan ni musim. Tadi bawa amal kecek bab betulan, tuan-tuan kena dengar. Tak ada nak rakyat. Dulang ni tuan-tuan. Tuhan buka pintu rezeki kepada rakyat Kelantan. Maka tuan-tuan, dia hanya nampak emas, dia tak nampak Allah di sebalik emas tu. Dia dulang jak pagi pas petang semayang dek. Ni bahas tuan-tuan nak kita ingatlah. Hari Jumaat pula tak ramai lah orang pergi Jumaat, orang pakai Ibnu Lemah. Tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan manusia awal, manusia dah tadi pagi tadi. Ingat, bila Kelantan selama ini miskin, tiba-tiba Allah Ta'ala buka pintu rezeki ni, bermakna kena beringat. Sebab sesebuah negeri, bila Tuhan nak musnah, dia akan buat orang kaya-kaya. Lepas tu bila buat orang kaya, suruh orang kaya ni belanja pada jalan Allah, pakat kedekut belaka. Maka bila kedekut belaka kerana kaya, itu tanda negeri itu nak musnah. Sebab tu Kelantan ni kita kata boleh nampak ramai orang jurus baik sikit slow ni, sebab dia miskin. Kalau dia kaya sebab tempat lain, lagu tahu juga Tuhan uji. Dan ni ada kaedah yang saya sebut. Cuma nak cerita malam ni, mata yang tidak buta tetapi Tuhan kata tidak melihat ni, bila dia lihat benda-benda yang ada, benda tu tidak menjadi dalil kepada dia jumpa Allah.
Maka kalau dia tengok laksan semata-mata, bismillah pun tak khabar, tak ada. Sudah makan, oh sedap esok mai pula, tak ada, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, walahum azanun la yasma'una biha. Telinga tak tuli tapi Tuhan kata tak dengar. Apa tu? Sebab dia tidak dengar ayat-ayat daripada kitab Allah sehingga dia tafakkur kitab Allah. Dia duk dengar berzikir barak saja. Dia main konsert saja, karaoke saja. Tuan-tuan, tak boleh cakap menikah, cakap buat karaoke belakang. Panggil orang berzikir situ, berzikir sini. Jadi kepada pendikir-pendikir ni dia kena buat lagu hok mendekatkan manusia kepada Tuhan. Ikutlah supaya ada seekor anak tupai apa tak apalah. Bisa setara mana pun kita ni nak buat tupai seekor pun tak boleh datang. Buat lagu hok gitu tak apalah. Tidak marah dikir, tidak marah menyanyi. Tapi jangan duk sebut benda-benda yang tak ada faedah. Sebut lagu-lagu mana pun. Sebut benda-benda yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, benda tu kita kena buat. Dia tak boleh nak buat manusia ni hiburan ni dia suka, kena ada. Kalau kira dikir barat ni muzik yang paling engel lah muzik dia, tak ada duk haram mana. Kalau genai terbuka, anak kena ibu kena anak gong begitu je alat dia nya. Lepas tu katok botol totin begitu je. Habis cakap gelah. Betul tak? Lepas tu bubuhlah guri kau berapa lagu tu je lah alat dia. So alat-alat yang tidak diharamkan. Cuma kalau masuk serunai je sedikit. Sebab ada ulama kata serunai itu adalah suara syaitan. Jadi buat lagu hot molek-molek. Biar orang duk mikir berdikir juga semayang lagu mana. Betul tak? Buatlah lagu gitu. Nak kau asaya sahudak ngorik tak tahu pakuano, dikir gila. Buat hot lagu tu. InsyaAllah kalau orang berdikir pun royak benda lagu tu, orang yang mengaji pun royak benda lagu tu, maka manusia mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Boleh tak? Okey. Maka yang ketiga, benda yang penting, nampak dah? Jadi yang pertama tadi berapa? Basirah, iaitu tauhid. Yang kedua faham. Yang ketiga nur. Dalam basirah kita ni, dia kena ada nur. Nur ni apa? Hati yang disinari cahaya Allah sehingga mampu melihat hakikat sesuatu. Oh, ni mahal tuan-tuan. Orang lain tak nampak, dia boleh nampak sebab dia ada cahaya Allah dalam hati dia. Hak ni lah Tuhan sebut nur ala nur. Cahaya Allah ni nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Kata ulama, nur yang pertama tu Quran, cahaya kedua tu hadis. Ikutlah nak tafsir mana pun, tetapi nur ala nur. Jangan lari daripada makna Quran dan hadis lah. Jadi maknanya cahaya bersulamkan cahaya. Lepas tu hak maha yahdillahu linurihi man yasha. Hak ni hak bahaya. Tuhan akan hadiah, akan pandu, akan dorong menemui cahayanya. Bukan cahaya mari ke orang tu. Orang tu akan Tuhan tolak pergi kepada cahaya dia. Yahdillahu linurihi. Allah Ta'ala akan tolak orang tu pergi kepada cahaya dia. Man yasha. Siapa hak dia nak? Sini Tuhan pilih juga weh. Tuhan pilih. Lepas tu kita duk kaji-kaji, orang lagu mana hak Tuhan pilih? Orang yang di dalam hati dia ada kesediaan untuk menerima cahaya Allah. Jadi kalau hati dia sendiri pun tak minat dah ke Quran, tak minat dah kepada benda-benda Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka payahlah Tuhan nak dorong dia. Nak dorong ke mana dah, dia mau tak say. Gi kat bawah. Tuan pun kata, ambillah ni ada belakang sini ais kering, sini kuih, sini mi goreng, sini kuih tiaw, macam-macam. Kan bawah dia ambil ni. Kita dulu gula buku bersasa tu kan, pakat duk tekan hot tu nah. Lalu ni ada belakang. Tiba-tiba dia kata tak say. Lepas tu ambillah laksa ke apa, tak say juga. Mi pun tak say. Bengok tu kedah. Tu rumah, tu kerja tadi. Betul tak? Jadi Tuhan kata, tak nak pergi berapa? Tak apa, tak suruh pergi berapa satu. Amba tak suruh belakang. Lepas tu mari, tak boleh lah kena mari.
Jadi kalau Tuhan kijau hok bewah pun bengok, Tuhan lah ke mana ke dia tengok kita? Tuhan tak bengok, cuma dia tak boleh nak pandu kita sebab dia syarat dia nak pandu kita, dia duduk di kita. Iaitu satu keterbukaan untuk terima Allah Subhanahu taala. Jadi tuan-tuan sekalian, benda ni ada dalam ayat wa ma tasyauna illa. Jadi cahaya Allah ni lagu tu sifat dia. Jadi sebab tu Tuhan sebut di akhir ayat tu, Tuhan kata wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah tu dengan segala benda dia maha mengetahui. Jadi Tuhan tahu siapa hak boleh, siapa tadi. Jadi yang pertama, ingat dah, yang pertama tadi basirah, yang kedua al-fahmu, yang ketiga nur dalam cahaya Allah. Dan tuan-tuan sekalian, manusia ni dia tidak akan terdorong sehingga dia faham. Maka nak faham tu kena mengaji lah. Nak mengaji. Yang keempat dalam kita mikir ni, baru dia jadi basirah bila ada al-furqan. Dia kena ada al-furqan. Apa dia al-furqan? Iaitu kemampuan untuk membezakan antara benar dengan batil, petunjuk dengan kesesatan, walaupun dunia penuh keliru. Ingat ni, hari ni bab ni masalah. Ustaz ni kata betul, ustaz ni kata tak betul. Lepas tu akhir-akhir ustaz sama ustaz balah. Pas kita tak berapa betul ni bengok pas kita. Jadi ustaz mana so betul tak tahu. Jadi gini tuan-tuan, dia sesuatu benda ni kalau kita nak tahu betul tak betul, dia tidak duduk di ustaz, dia duduk di hakikat benda tu sendiri. Supaya ni lah orang duduk balah, hak ni kata bank Islam periba juga, hak ni kata tak. Betul tak? Amo apa perhati-perhati. Rupa-rupanya hak kata tak tu hak ramai ambil pinjaman tu. Hak kata riba tu sebab dia tengok kepada hakikat bank nama berapa apa dia duduk bawah tu ya belakangnya. Jadi lepas tu dia pemula dah ada ulama kata, ikutlah. Kalau tuan-tuan berasa nak sandar kepada ulama, ulama tu boleh jamin kita depan Allah Taala, logik. Tuan-tuan sekalian, tapi kita kena belajar untuk keluar daripada sistem bank ni. Amo nak cerita sebenarnya tak caralah dia riba ke tak riba ke, mana ayat hakikat saya. Bank ni sebenarnya tak perlu wujud. Dia cukup dengan ada baitul mal, ada zakat. Bank ni sebenarnya yang menyebabkan zakat jadi tak boleh berfungsi. Dan apabila kita buat bank, kita perbesarkan cukai. Cukai yang membunuh zakat. Itu zakat jadi tak perlu. Bank ni tak perlu wujud tuan. Sebab zaman Nabi dulu tak ada pun bank. Zaman sahabat tak perlu. Ia ada peniaga-peniaga yang kaya bayar zakat kepada Baitul Mal. Kalau Baitul Mal ada duit, Baitul Mal bantu. Kerajaan yang urus. Hari ni bank bukan kerajaan. Bank ni adalah penjajah. Oh marahlah mana kerja bank. Marahlah aku yang sungguh. Tak tahu kena. Oh yang betul, tapi dah orang tak tahu ngaji dengan gitu dulu lagi. Kalau bunyi kerja bank kan, nak wis lalu natu. Kerja mana ama kerja bank? Lepas tu lagu mana? Tak ada ambo orang tak boleh masuk belakang bank. Ambo hok klik lah sekali. Ambo hok mula-mula sapa sekali. Kerja gapo awam kita semua ni? Jaga bank. Tak apa dah. Tuan, bangga, nak cerita bangga manusia. Tapi tuan-tuan mikir ke tak bahawa benda tu sebenarnya tak perlu wujud, tapi manusia sanjung. Inilah orang panggil al-furqan. Al-furqan, hakikat asal. Tuan-tuan sekalian, sebab tu tuan-tuan sekalian mau ayat kita lah. Sebab tu tuan-tuan dalam Al-Quran tu sebab Tuhan sebut masuk waktu dah kali. Tak bunyi. Oh pula. Kamu duduk nanti dengar hak tu. Tak lihat tu. Jadi terus kena ni pertama ni. Jadi kita baca ayat sikit lah. Dia kata apa?
Tuhan sebut tabarakallazi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha berkat Allah Taala yang menurunkan Al-Quran sebagai Al-Furqan ala 'abdihi kepada hamba-hamba dia liyakuna lil 'alamin, supaya hamba dia tu menjadi naziran, orang yang memberi peringatan kepada alam. Jadi tuan-tuan sekalian, benda inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam tu. Dan tuan-tuan, Furqan ni dia duduk mana? Iaitu allazi lahu mulkus samawati wal ard. Balik kepada tabarakallazi biyadihil mulk. Jadi tuan-tuan, petua dia, jika sekiranya apa yang ada di dalam alam ini tidak menjadi mutlak milik Allah, maka itu tak betul. Sebenarnya semua kena jadi mutlak milik Allah. Hari ni tuan-tuan, tak mutlak dah. Amanah ayat sikit ya tak mutlak. Haji jadi nego habis. Tuan-tuan, kemah 5,000 kena bayar. Bah 100,000 kena bayar. Apa benda ni setara ni? Tuan-tuan, bahkan amanah ayat, kalau dengar cara haji tu dimanipulasi gitu, tak sagi dulu Mekah boleh 5 tahun. Tak sagi. Biar tutup habis hotel-hotel yang ada tu, yang sombong-sombong tu. Biar tak laku, biar kosong sekali. Sebab demo memperdagangkan ibadat. Ibadat jadi bisnes. Amo tahu saya amo urus bisnes, urus umrah dengan haji. Ya tadi boleh cerita sesak, nego belaka ustaz. Amo kata gitu sebab bapa teh ada lagi umrah lah ni boleh pergi dengan 5,000 6,000, ya betul tak? Tidak ada kan ni. Zaman ekonomi rutuh, bapa umrah boleh lagi 5,000. Kalau umrah 5,000, haji 10,000 padan lah. Lepas tu yang mungkin naik harga sampai 30,000, 40,000, 50,000 tu. Tuhan suruh. Pandai-pandai mung ya. Tipu manusia atas nama agama. Tuan-tuan sekalian. Lagu mana kamu? Terus ada usin lah kalau tak pergi pun. Tuhan tak marah dah sebab berat doa dah ambil hutang. Kemah saja tu kena bayar. Bah saja 100,000 daripada Mekah nak pergi ke Arafah, 100,000. 80,000. Bengok abang mikir. Saya abang rakyat kan kalau musim haji naik taksi Mekah ni 1,000 sekali naik. Satu terik. Apabila manusia tidak lagi tu. Dia tuan-tuan tak usah pelik lah. Sebab dalam hadis rakyat, Arab Saudi ni antara negara yang akan menuju negara kufur. Negara tu akan jadi negara kafir dan akan dibuka satu masa nanti. Yang pertama akan dibuka Arab Saudi, lepas tu Parsi, kemudian Rom, kemudian baru mari berlawan Dajjal. Ni akan berlaku. Dan tuan-tuan sekalian, benda ni mula bergerak lah. Mula bergerak daripada sekarang. Jadi maaflah, tuan-tuan nak marah kamu pun marah lah, tak cara. Amal rakyat mak semua ti. Maksud nak ayat gini, kalau tuan-tuan tak boleh pergi pun sebab tak ada pitih pun padan. Maha doa. Tuan-tuan sekalian, maha doa. Benda boleh murah, tapi manusia jadi tamak. Manusia jadi tamak. Kalau Nabi SAW ada dalam ni, Nabi pun tengok, Nabi kata gimana? Allah, umat aku bah pun begitu mau lagu ni ke agama. Bayangkan kalau Nabi ada, Nabi kata gapo? Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana fi ada'i wajibatina wa qada'i a'malina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tam lana bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.